Assalamualaikum dan salam sejahtera. Siapa? Saya pelajar OUM Kuala Terengganu merupakan pelajar jurusan Ijazah Muda Pendidikan Awal Kanak-kanak dengan ujian subjek HBEC 2903 pengurusan tingkah laku untuk kanak-kanak kecil. Tujuan tugasan ini dirakamkan adalah kerana ingin membincangkan kemahiran dan teknik menguruskan kelakuan kanak-kanak terutamanya semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Tingkah laku adalah apa yang dilakukan atau diperkatakan oleh seseorang individu. Tingkah laku juga adalah semua tindakan manusia yang boleh diperhati, diukur dan dinilai, dan sebarang perbuatan yang dilakukan itu sama ada secara terus atau tidak, secara sedar atau separa sedar. Tingkah laku menurut Gary Martin dan Joseph Freire 2003 dan merangkumi aktiviti, aksi, prestasi, tindak balas dan reaksi dari segi teknik aktiviti yang melibatkan otot-otot, kelenjar dan aktiviti-aktiviti oleh setiap organ. Menurut Carl Rogers 1990 menekankan bahawa seseorang individu bertingkah laku mengikut persepsi diri sendiri dan keadaan. Menurut Imam Al-Ghazali pula, dari segi perspektif Islam, tingkah laku manusia mempunyai tujuan agama dan kemanusiaan. Tingkah laku normal dan tidak normal adalah berdasarkan kepada kegerapan dan berlaku sepanjang masa dan mempunyai masalah psikologi. Yang kelima, masalah tingkah laku atau gangguan emosi yang serius merujuk kepada keadaan di mana ciri-ciri berikut berlaku pada tempoh yang lama. Pada darjat yang setara dan keadaan ini akan menjejaskan prestasi merujuk kepada sebarang tingkah laku sama ada positif ataupun negatif yang menjejaskan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Tingkah laku terbahagi kepada dua, iaitu tingkah laku positif dan tingkah laku yang negatif. Tingkah laku positif terbahagi kepada empat, iaitu sikap ingin tahu, cepat belajar, proaktif dan pintar cerdas. Manakala tingkah laku negatif pula terbahagi kepada tiga, tingkah laku destruktif dan sikap tergantung. Tingkah laku terpuji penting bagi melahirkan murid yang bersifat sanggup melaksanakan tanggungjawab pada diri, keluarga, guru ataupun di dalam kelas. Tanpa tingkah laku terpuji dalam diri pelajar, tidak mungkin mereka sanggup melakukan tanggungjawab sendiri. Mereka lebih rela melakukan kesalahan berbanding melakukan perbuatan baik. Kerana bagi mereka, tiada faedahnya mereka melakukan kebaikan. Guru juga tidak perlu meninggikan suara ataupun bercakap kasar dengan murid. Ini boleh menyebabkan pelbagai masalah. Sebaliknya, murid sendiri sudah memahami peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Justru hubungan antara guru dan murid dapat diperbaiki. Justru hubungan antara guru dan murid dapat diperbaiki dan kemesraan juga dapat diwujudkan. Kanak-kanak juga akan lebih tekun dan produktif apabila mereka mempunyai tingkah laku terpuji, apabila mereka mengikut disiplin yang telah ditetapkan jadual dan tingkah laku mereka juga dapat diubah. Kanak-kanak dapat melakukan sesuatu perkara secara sistematik dan mengikut laluan yang betul tanpa menyalahi undang-undang sekolah. Kanak-kanak juga akan menjadi lebih produktif dalam menghasilkan idea yang menarik dan pelbagai bidang, terutamanya dalam bidang kemahiran. Masa juga dapat dijimatkan kerana segala tugasan dapat disiapkan dalam tempoh masa yang lebih singkat. Disiplin diri yang lebih tinggi dapat membantu murid untuk menepati masa dan tidak membuang masa dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Tingkah laku terpuji yang tinggi dalam kalangan pelajar mampu melatih pelajar dengan nilai-nilai murni seperti kepatuhan, tanggungjawab, kasih sayang, bekerjasama dan hormat menghormati. Begitu juga dengan mematuhi disiplin. Kanak-kanak sentiasa ingat dan menanam sifat-sifat yang baik dalam diri dan membuang sifat negatif yang tidak perlu ada dalam diri mereka. Secara
Dengan cara mengenal pasti murid yang bermasalah tingkah laku, terdapat 3 cara. Pertama, kaedah ujian, iaitu psikologi dan diagnostik. Kaedah bukan ujian, pemerhatian dan juga temu bual. Kaedah kajian, kajian rentas, kajian membujur, kajian kes, kajian dokumen. Kaedah ujian. Ujian ahli psikologi dan kaunselor, sekolah akan mentadbirkan ujian-ujian psikologi dan diagnostik. Penilaian psikologi dilaksanakan terhadap murid yang menunjukkan isu emosi dan isu tingkah laku. Antara penilaian psikologi biasa terdiri daripada perasaan, personaliti, tekanan dan kebolehan untuk bergaul dengan orang lain serta tingkah laku bermasalah dan emosi. Tujuan utama bagi penilaian psikologi adalah untuk mendapat sesuatu ganjaran bagi tingkah laku murid atau tahap emosi, distres dan juga menilai kekuatan dan kelemahan murid secara keseluruhan. Penilaian diagnostik pula, ia berfokuskan kepada menilai ciri-ciri biasa dan tidak biasa mengenai fungsi keseluruhan seseorang individu, di mana penilaian di diagnostik daripada komponen-komponen temuduga klinikal, peperiksaan status mental dan satu atau lebih peperiksaan psikologi. Tambah pula penilaian ini boleh disingkatkan dengan ujian psikologi yang terhad kepada aspek-aspek spesifik. Ia juga terdiri daripada penilaian komprehensif yang terdiri daripada ukuran personaliti yang panjang dan terperinci. Biasanya ahli-ahli psikologi sekolah yang akan mentadbirkan penilaian diagnostik kerana ujian ini agak menyukarkan guru kelas. Kaedah bukan ujian, pemerhatian dan temu bual juga boleh digunakan untuk mengenal pasti murid-murid yang bermasalah tingkah laku, di mana pemerhatian merupakan sesuatu kaedah ujian yang boleh digunakan oleh guru untuk mencari kebaikan dan kelemahan murid dan menyatakan faktor-faktor yang menyebabkan sesuatu tingkah laku bermasalah berlaku. Kaedah pemerhatian. Kaedah pemerhatian ini adalah penting bagi guru untuk menentukan kekerapan tempo, langsungnya serta intensiti sesuatu salah satu untuk murid yang telah dikenal pasti. Data yang dikumpul melalui teknik pemerhatian adalah penting bagi seseorang guru. Hal ini kerana guru boleh merancang tindakan susulan untuk menyelesaikan salah laku di dalam bilik darjah. Di samping itu, ia juga boleh menolong guru mengawal tingkah laku bermasalah di dalam bilik darjah. Kaedah temu bual pula, ia merupakan satu persoalan dan perbincangan di antara guru, bimbingan dengan murid bermasalah, ibu bapa, penjaga, rakan sebaya dan pihak lain untuk mendapatkan maklumat. Kajian membujur merupakan satu kajian tolerasi yang melibatkan pemerhatian berulang mengenai item-item penyelidikan yang sama untuk satu jangka masa yang lama. Data kajian membujur boleh dipungut melalui soal sildik atau data pentadbiran. Melalui kajian ini, murid yang bermasalah boleh diperhatikan dalam jangka masa yang panjang oleh guru untuk menilai semua perubahan tingkah lakunya. Tambahan pula, tujuan utama menjalani kajian kes ialah generalisasi yang dibuat pada kes boleh digeneralisasikan kepada banyak kes yang lain. Guru juga boleh menggabungkan kaedah kajian seperti temu bual dan pemerhatian dengan rakan sebaya untuk membina kajian kes yang kuat. Kajian dokumen yang merupakan analisis bertulis yang dibuat oleh guru terhadap sesuatu tingkah laku bermasalah berdasarkan dokumen-dokumen yang dikumpulkan mengenai murid-murid yang biasa menunjukkan salah laku di sekolah. Kajian demikian boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu rekod awan dan dokumen peribadi. Dokumen peribadi adalah orang pertama atau pengalaman kejadian yang telah berlaku. Dokumen kehidupan termasuk punca diari, portfolio, gambar, kerja lukisan, jadual buku, skrip dan surat khabar.
Kajian kes yang menganalisis tingkah laku bermasalah secara terperinci, khususnya bagi murid yang mempunyai salah laku yang serius. Kajian kes ini melibatkan sesuatu kajian membujur secara mendalam meriksa satu kes. Kajian kes merupakan satu kaedah yang sistematik untuk melihat kejadian, mengumpul dan menganalisis data serta melakukan keputusan tersebut. Setiap aspek hidup dan latar belakang individu telah dianalisis untuk melihat corak dan faktor-faktor penyebab tingkah laku. Dokumen ini mengandungi rekod anekdot, borang maklumat murid, laporan pemerhatian dan temu bual, serta dokumen mengandungi maklumat mengenai tingkah laku dan perkembangan murid yang bermasalah. Dokumen-dokumen ini amat penting dalam sesuatu projek penyelidikan. Hal ini kerana ia membekalkan maklumat yang mengenai budaya sekolah dan ahli yang terlibat dalam sesuatu projek bagi seseorang guru. Kesimpulannya, tingkah laku bermasalah tidak boleh memandang rendah atau remeh. Hal ini kerana ia menjejaskan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran murid. Setelah sesuatu tingkah laku bermasalah dikenapasti, guru seharusnya menggunakan teknik modifikasi tingkah laku yang sesuai untuk menangani masalah tersebut. Pengajaran dan pembelajaran yang akan dijalankan dengan lancar apabila tingkah laku bermasalah dapat diselesaikan. Akhir sekali, guru juga dikehendaki menunjukkan amalan nilai-nilai murni atau teladan sebagai contoh untuk murid-murid. Pandangan dan kajian oleh tokoh-tokoh juga boleh dijadikan sebagai panduan oleh pihak sekolah bagi merancang strategi-strategi untuk meningkatkan keberkesanan mengatasi tingkah laku bermasalah di kalangan murid-murid. Sekian, terima kasih daripada saya, Zurina binti Zainal Abidin, untuk perbincangan kita yang bertajuk kemahiran dan teknik menguruskan kelakuan kanak-kanak, terutamanya semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Terima kasih.